السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة والثبات الذهني والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini meneruskan lagi pengajian kitab kita Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mumi wal Imam. Pada pagi ini kita sambung masalah 45. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Makmum syak membaca Fatihah di dalam rokok. Makmum ketika sedang rokok, tiba-tiba dia syak, adakah ia sudah membaca surah Fatihah ataupun belum? Sama ada sembahyang itu secara sir, seperti sembahyang zuhur, sembahyang asar, ataupun sembahyang jahar seperti sembahyang subuh, fardu subuh, ataupun sembahyang fardu maghrib, ataupun sembahyang fardu isya. Tiba-tiba dia syak, macam mana? Adakah dia kena berpatah balik nak baca surah Fatihah, ataupun dia terus ikut peraturan sembahyang ni bersama dengan imam? Tiba-tiba dia syak, tadi aku baca Fatihah ke tak baca Fatihah, baca Fatihah ataupun tak baca Fatihah? Dia nak patah balik nak baca Fatihah ataupun terus ikut imam? Terus ikut imam. Masalahnya dia kata, makmum telah membaca Fatihah serta imamnya, maka tak kala rukuk ia berasa syak tentang bacaannya. Dia sama-sama dengan imam. Orang lain pun semayang bersama imam, mana sama-sama baca suratul Fatihah, tapi dia ni rasa macam sudah baca Fatihah. Bila rukuk dia syak. Baca ke tak baca? Macam mana keadaan ini? Maka wajiblah ia mengikut imamnya dengan keadaan syaknya itu. Boleh dia terus, walaupun dalam keadaan dia syak, dia terus ikut. Manalah tahu tiba-tiba tang sujud nanti teringat betul dia dah baca Fatihah. Dia ada dua keadaan yang berbeza. Orang jadi makmum dengan sembahyang seorang diri dan juga menjadi imam. Sekiranya ia seorang makmum, maka kalau dia dalam keadaan syak ketika rokok dah baca Fatihah ataupun tidak, teruskan ikut imam.
teruskan ikut imam. Kalau ternyata bahawa dia memang tak baca surah Fatihah, nanti imam beri salam, dia kena tambah 1 rakaat lagi. Boleh tambah 1 rakaat lagi sebab kedudukan dia makmum. Tapi kalau dia betul-betul baca surah Fatihah, macam mana? Cuba tengok kita. Dan tidak boleh kembali kepada qiyam. Dia tak boleh patah balik nak baca suratul Fatihah, tak boleh. Kena ikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan ikutan dia. Dan tidak boleh kembali kepada berdiri untuk membaca Fatihah semula. Dia tak boleh berdiri balik. Sebab apa? Kerana mengikut imam itu wajib. Sebab mengikut imam adalah wajib. At-tabi'u tabi'un. Orang yang mengikut mesti ikut sesiapa yang dia ikut. Bila imam rokok, dia kena rokok. Imam i'tidal, dia i'tidal. Dan jika sekiranya teringat ia makmum pada qiyam yang kedua bahawa ia telah membacanya, dia waktu dia i'tidal contohnya, dia teringat betul memang dia dah baca. Waktu dia sujud dia syak, tapi waktu dia i'tidal dia teringat betul dah baca. Boleh terus sujud dengan imam ataupun tidak? Maka dikira baginya rakaat itu. Ataupun sama ada waktu i'tidal dia teringat dia dah baca, boleh teruskan bersama imam, ataupun pada rakaat yang seterusnya dia teringat memang sudah baca pun dikirakan dia sudah sah sembahyang dia. Di mana keadaan lah, i'tidal ke, waktu sujud ke, duduk antara 2 sujud ke, kalau dia teringat, kira sembahyang dia dikirakan sah. Ini bagi makmum saja, bagi makmum. Dan sekalipun taraddud ia pada keadaan bacaannya itu, sekalipun dia berbelah bahagi, taraddud mana dia syak, dari sudut bacaan pada peringkat awal dia syak, tapi syak ini tidak mencacatkan kedudukan dia jadi makmum. Kalau dia ikut juga, ternyata bahawa selepas itu dia teringat, sembahyang dia dalam mazhab kita Imam Syafi'i kata sah, sebab kedudukan dia makmum. Adapun kalau bukan menjadi makmum, dia ni sembahyang seorang diri ataupun jadi imam, ini lain dalam mazhab kita. Bersalahan jika adalah seseorang itu sembahyang bersendirian. Tapi kalau dia sembahyang seorang diri, iaitu munfarid, seorang-seorang, atau ia jadi imam, 2 keadaan. Sama ada ia sembahyang seorang diri ataupun dia jadi imam, dan syak ia, iaitu orang sembahyang seorang diri ataupun imam ni, di dalam rukuk tentang bacaan Fatihahnya. Imam ni waktu rukuk dia syak, dia kata tadi aku baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Adakah imam ini boleh teruskan sembahyang, teruskan i'tidal, teruskan sujud, duduk antara 2 sujud dan sujud? Ataupun kita ni sembahyang seorang diri, waktu rukuk syak, baca Fatihah ke tak baca Fatihah, melantaklah, dia kata dia terus i'tidal, boleh ke tak boleh? Ataupun kena patah balik baca surah Fatihah? Cuba tengok dalam kitab kita ni, mazhab kita Imam Syafi'i menyebut kalau dalam keadaan begitu, kemudian terus ia, iaitu makmum dan iaitu orang sembahyang seorang diri dan imam tadi, sembahyang dengan keadaan syaknya itu, dia terus sembahyang, nantaklah dia kata syak, dia pun terus i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Kemudian teringat ia pada qiyam yang kedua, waktu naik rakaat dia seterusnya teringat, dah baca Fatihah dah, dia kata. Apa hukum sembahyang dia? Bahawa
dia teringat pada rakaat seterusnya bahawa ia telah membacanya pada rakaat yang pertama. Hukum semayang, maka semayangnya itu terbatal dengan iktidalnya. Batal. Semayang ni batal. Kerana syarat kita nak berpindah rukun ni mesti yakin. Sebagaimana dalam kitab Hidayatus Sibyan ada menyebut bahawa kita mesti yakin bahawa rukun yang telah kita lakukan itu memang dah buat, dah yakin bahawa surah Fatihah sudah dibaca. Sebab ada 10 syarat sah baca 10 syarat sah baca Fatihah ni. Betul-betul dah sempurna Fatihah baru rukuk. Kemudian rukuk ni betul-betul dah yakin rukuk bahawa tidak ada tamakninah. Begitulah. Seterusnya perubahan di antara rukun dengan rukun. Kalau dia teruskan semayang juga, dia naik saja iktidal dalam keadaan dia syak, semayang batal. Kalau dia imam, batal semayang imam ni. Kalau dia semayang seorang diri, batal semayang dia, kerana melakukannya serta syak. Sebab dia melakukan dalam keadaan syak. Maka dihukumkan pada asal apabila syak ni disebut oleh Nabi SAW, idza syakka ahadukum fi shalah falyutrih asyakka wal yubni al yaqin. Falyutrih asyakka wal yubni ala al yaqin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum, apabila seorang di antara kamu syak dalam semayang, maka hendaklah dia buangkan syak, ragu-ragu ni, dan binakan atas keyakinan, dan binakan di atas keyakinan. Sekarang baca ke tak baca, baca ke tak baca, maka hukum asal tak baca. Hukum asal ialah tak baca. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Asal sesuatu itu kekal pada asalnya. Contoh, tadi kita lepas semayang fardu subuh, kemudian kita duduk semayang, kita duduk mengaji ni. Nanti kita nak semayang sunat duha ataupun semayang sunat isyraq ni, kita baru bangun. Kita bangun nak semayang, sunat, semayang sunat duha ataupun semayang sunat isyraq. Dalam fiqh tak ada isyraq, dua-dua duha. Dalam ilmu fiqh isyraq tak ada, yang ada duha. Duha pun isyraq, isyraq pun duha. Dia tidak ada nama khusus isyraq. Nama khusus isyraq ni tak ada. Hanya dalam hadis Nabi SAW menyebut bahawa adalah Nabi SAW selepas solat subuh tetap tempat semayangnya. Barang siapa yang berzikir selepas semayang ni, Nabi SAW bersabda, sehingga terbit matahari, kemudian semayang 2 rakaat. Terbit matahari, kena semayang 2 rakaat, maka baginya seperti menghapuskan dosa-dosa walau kana zabadal bahri, walaupun sebanyak buih di lautan. Macam-macam riwayat, ada yang sempurna semayang seperti haji, yang banyak riwayat. Maka tidak disebut semayang isyraq, tidak disebut semayang isyraq, hanya sebut lepas tu semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat. Hanya isyraq ini adalah ijtihad di kalangan para ahli ulama, yang disebut oleh Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Qutul Qulub. Dan kemudian pandangan Al-Imam Abu Talib Al-Makki rahimahullah ta'ala dinakalkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali petik pandangan Abu Talib Al-Makki ini, Syekh Abu Talib Al-Makki imuatkan dalam kitabnya, sama dalam kitab Bidayahnya ataupun dalam kitab Ihya. Ulama fiqh kata dua-dua itu duha. Duha ni boleh dibuat sama ada awal ataupun sama ada awal selepas mula daripada terbit matahari, yang waktu tidak diharamkan solat sebelum tergelincir matahari. Ini namanya duha. Duha bermula daripada terbit matahari kadar 1 galah atau kadar selembing
iaitu lebih kurang 10 minit selepas terbit matahari. Kalau jam depan kita ni bunyi tet 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 tet, tak boleh semayang lagi, tak boleh semayang. Kadarnya lebih kurang 8 minit ataupun 10 minit. Tunggu dulu, kerana waktu tu waktu haram semayang. Tet 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 tu haram lagi, sebab itu waktu terbitnya matahari. Nama isyraq tu bukan solat isyraq. Waktu isyraq tu ialah terbit matahari. Kemudian tunggu lebih kurang 8 ataupun 10 minit, barulah kita semayang 2 rakaat. Ini juga nama duha. Nama dia tu duha. Isyraq ni kerana bertepatan masa. Kerana masa tu terbit matahari, Al-Imam Abu Talib kata, kita katakan ini semayang terbitnya matahari. Isyraq, terpancarnya cahaya matahari. Isyraq tu mana semayang terpancarnya matahari. Nanti bila pukul 9 nanti kita semayang, itu baru betul kita sebut duha. Kerana pasir-pasir tanah ni dah mula panas. Ulama fiqh gitu, ulama ini ulama tasawuf. Adapun ulama fiqh berdasarkan riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, bahawa sesungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 2 kali. Yang pertama semayang 2 rakaat selepas terbit matahari kadar segalah. Kemudian aku melihat lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang 2/3 siang, iaitu di antara lebih kurang pukul 9 tengok keadaan bila masuk zuhur dan bila tidak haramnya semayang selepas terbit matahari. Barangkali boleh jadi 9 suku, boleh jadi pukul 9.30, boleh jadi pukul 10, tengok keadaan. Ini disebut riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan Syekh Nawawi Bantani rahimahullah ta'ala memetik pandangan Al-Imam Al-Ghazali ini dan dimuatkan dalam kitabnya Maraqi Al-Ubudiyah, syarah kepada kitab Bidayatul Hidayah. Siapa nak semayang awal yang pertama itu isyraq, nama isyraq tak ada dalam hadis. Semayang 2 rakaat ada. Hanya ulama kata nak sebut apa semayang ni. Abu Talib Al-Makki kata kerana ketika itu apabila terpancarnya matahari semayang 2 rakaat, kita namalah isyraq. Nama dia isyraq. Macam kita semayang semayang hajat, kita semayang hajat, kita niat semayang hajat. Tapi kalau contohnya waktu tu diharamkan kita semayang, tapi kita nak semayang hajat, kita masuk contohnya masjid, waktu tu tak boleh semayang hajat, sebab selepas waktu asar. Tapi kita ada hajat, macam mana? Kita semayang tahiyatul masjid, kita semayang tahiyatul masjid, tapi niat kita hajat. Semayang tahiyatul masjid tapi niat dia hajat, boleh tak? Boleh, ulama kata. Ini ulama tasawuf kata begitu. Kalau dia ada hajat, hajat betul. Kalau tak boleh semayang hajat, dia nak semayang hajat juga, macam mana? Kita kata ni haram semayang ni, tak boleh semayang, tapi dia ada hajat nak semayang, adalah hilah dia. Ulama kata boleh semayang tahiyatul masjid, tetapi selepas tu berdoa, minta Allah tunjukkan mana hajat dan minta supaya Allah makbulkan hajat. Nama asal ialah tahiyatul masjid, tapi niat dalam hati yang kehendak dia yang semayang hajat. Ini hilah nama dia. Walau bagaimanapun siapa nak mempertahankan nama dia isyraq, ahlan wa sahlan, tapi hadis yang menyebut terbit matahari kadar segalah ni ada semayang sunat 2 rakaat. Ada semayang sunat 2 rakaat. Ulama fiqh masyhur sama ada Imam Nawawi ataupun dalam kitab Kifayatul Akhyar pun sebut bahawa itulah duha. Itulah duha. Sama balik kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi bila kita nak semayang ni, ada wuduk tak ada wuduk? Hukum asalnya ada wuduk. Sebab lepas solat tadi kita pun tak ada pergi mana-mana kan, kita terus mengaji. Lepas tu kita ambil hukum asal ada wuduk. Jadi dah habis mengaji, kita pun semayang 2 rakaat. Semayang 2 rakaat. Sah tak? Ya sah. Sebab apa sah? Ambil hukum asal. Hukum asal ni memang ada wuduk. Itu nama dia baqa'u makana ala makana, kekal atas apa yang ada
Maka kekal asalnya ada wudu. Kalau asalnya tak ada wudu, tak ada wudu. Begitu. Macam kita contoh nak sembahyang fardu zuhur, dah masa yang begitu lama, pergi membeli, pergi apa, pergi makan dan sebagainya. Ini hukum adatnya. Tadi pun kita tak pernah terkencing. Dah pergi terkencing dah tu, rasa macam ambil wudu, rasa tak macam tak ambil wudu, rasa macam ambil wudu, kira tak ada ambil wudu lah sebab dah kencing. Tu. Kita nak semayang ke tak semayang ni, ada wudu tak ada wudu nak semayang zuhur ni, tapi tadi pernah kencing, hukum asalnya apa? Kencing. Maka hukum asalnya tak ada wudu, kena ambil wudu. Ni kaedah baqa'u makana ala makana namanya. Kekal adalah ianya apa? Ianya asalnya tak ada wudu, kira tak ada wudu. Sekarang ni asal semayang ni memang tak ada baca Fatihah. Maka apabila berlaku syak waktu rukuk, baca ke tak baca? Mana hukum tak baca? Hukum tak baca. Kalau dia kekalkan juga, teruskan, imam ni batal semayang. Kalau dia semayang seorang diri, kalau kekalkan keadaan syak ni, batal semayang. Dia kata batal. Dan demikian juga segala rukun semayang, bukan setakat Fatihahnya, semua. Rokok ke, iktidal ke, sujud. Waktu sujud dia syak. Rokok ke tak rokok, rukuk ke tak rokok. Waktu sujud dia syak, rokok tak rokok. Aku terus sujud ke? Bila aku rokok? Kalau dia kekalkan apa jadi? Batal sembahyang. Jika dikerjakan serta syak pada menghasilkan peraturan sembahyang, nescaya batallah sembahyangnya itu. Nescaya batal lah. Oleh itu macam mana nak buat? Nak patah balik ke ataupun tidak? Tengok masalah 46. Seorang syak di dalam sujud yang akhir, dia seorang ni syak pada sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga, daripada semayang yang 4 rakaat. Seorang syak dan sujud yang kedua, pada rakaat yang ketiga daripada semayang yang 4 rakaat. Semayang tu ialah semayang 4 rakaat. Waktu rakaat ketiga, sujud yang kedua tu dia syak. Macam mana nak buat? Berkata qadi ialah qadi Husain. Qadi ni ialah qadi Husain. Bila sebut qadi saja, qadi Husain rahimahullah ta'ala. Berkata qadi atau qadi Husain rahimahullah ta'ala, jika syak seorang di dalam sujud yang akhir daripada rakaat yang ketiga daripada semayang yang 4 rakaat, mana seorang ni syak, ragu waktu sujud yang kedua daripada rakaat ketiga, semayang yang dia laku ni 4 rakaat, contohnya semayang zuhur, waktu rakaat ketiga, sujud yang terakhir tu, sujud kedua, dia syak. Adakah ia telah rokok pada rakaat itu? Dia kata, aku dah rokok ke tak rokok? Aku dah rokok ataupun tak rokok? Waktu sujud ni, sujud kedua ni, rokok ke tak rokok? Rokok tak rokok tadi? Ataupun aku terus sujudnya? Lalu bangun ia untuk rokok. Dia pun bangun balik, dia pun nak rokok. Kemudian teringat bahawa ia telah rokok. Naik rakaat tadi, dia waktu sujud yang kedua, dia syak, rokok ke tak rokok? Dia kata dia naik balik. Bermakna dalam kitab fiqh kita ni, kalau siapa syak tak rokok, dia boleh naik balik. Dia boleh naik balik. Mana kita waktu rokok syak, baca Fatihah tak ada baca Fatihah, maka dia kena naik balik, baca surah Fatihah, kemudian dia rokok, kemudian iktidal. Itu sepakat ulama Syafi'i kata. Masalah sekarang ni waktu sujud kedua, dia teringat dia syak rokok ke tak rokok, rokok tak rokok.
Dia kata kena patah balik. Kena patah balik. Dia pun bangun Allah. Ataupun dia tak ada Allah, dia naik Allahu Akbar. Dia Allahu Akbar. Bila sedang berdiri, teringat dah rokok. Dah rokok tadi aku tengok ibu jari aku. Ibu jari kaki memang aku betul rokok ni. Adakah bangun ini terus jadi rakaat keempat ataupun tak dikira? Masalah ni pelik sikit sebab hukum asal perpindahan rukun mesti ada niat. Sebagaimana dalam kitab Hidayatus Sibyan, kita nak pindah rukun kena ada niat. Tak ada niat tak boleh dikirakan tak pindah rukun. Sekarang niat dia nak kembali rukuk. Tapi bila dia berdiri betul, dia kena berdiri betul dulu baru boleh rukuk. Dia berdiri betul, dia kata memang dah rukuk. Adakah berdiri ini dikira rakaat keempat? Betul Syekh, kita tengok. Maka hendaklah ia teruskan atas sembahyangnya. Boleh teruskan, terus jadi rakaat keempat. Terus jadi rakaat keempat. Dan jangan turun sujud lagi. Tak payahlah turun sujud lagi. Kalau kau turun juga sujud, jadi 3 kali sujud. Tak payah turun sujud, dia kata. Maka membadailah bangunnya itu dijadikan qiyam rakaat yang keempat. Mana dia berdiri itu sudah menjadikan rakaat keempat. Rakaat keempat. Ini waktu sujud kedua. Kena ingat waktu sujud kedua. Tapi kalau sujud yang pertama tak boleh. Kalau sujud pertama dia syak, dia sujud ke tak sujud, ikut kitab kita ni kena patah balik. Kalau semayang seorang diri ataupun menjadi imam, kalau jadi imam masalah. Allahu Akbar kamu, Allahu Akbar. Makmum belakang tu subhanallah. Subhanallah. Tok imam nak terang macam mana kalau subhanallah? Sebenarnya aku lupa baca Fatihah tau. Takkan tok imam nak cakap begitu? Makmum kata subhanallah, subhanallah. Dalam keadaan ni macam mana? Kalau jadi imam payah. Kalau ikut pandangan kitab kita ni, kalau begini hukum sembahyang tok imam tadi tak sah. Kalau diteruskan juga tak sah. Dia kena patah balik, dia kena rokok semula. Kena rokok apabila berada waktu sujud yang pertama. Sujud pertama. Senang macam mana? Imam batal dah sembahyang. Istikhlaf saja orang lain. Kerana ia mengelirukan orang lain. Istikhlaf, kemudian dia sembahyang semula mengikut imam yang dilantik. Kalau sembahyang seorang diri, senang. Tapi kalau jadi tok imam, jadi kelang kabut. Orang belakang subhanallah, subhanallah, takkan tok imam nak terangkan. Korang semua subhanallah, subhanallah ni apa pasal? Takkan nak cakap begitu. Aku ni sebenarnya terlupa baca Fatihah. Kalau cakap begitu batal pula sembahyang. Maka dua keadaan ni dilema bagi dia. Nak patah balik pun jadi masalah, tapi tenang. Diteruskan sembahyang, batal sembahyang dia. Senang batal jelas sembahyang. Itu sembahyang semula, iaitu lantik saja orang di belakang menjadi ganti dia. Itu paling mudah kalau jadi imam. Kalau sembahyang seorang diri boleh patah balik. Tapi kalau dalam keadaan sujud yang kedua, bangun-bangun, orang tu teringat memang baca surah Fatihah, bangun ni ataupun bangun ni memang betul dah rokok, dia terus jadi rakaat keempat. Pandangan zaman ni, pandangan Syekh Qadhi Husain, seorang ulama yang alim dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fatwa Syekh Husain rahimahullah ta'ala. Kalau sebut Qadhi ni Qadhi Husain. Adapun dua orang Qadhi Mawardi dan juga Al-Imam Ruyani rahimahullah ta'ala. Sama balik kita. Ini masalah kita ni pelik-pelik. Baca tak boleh laju-laju. Kalau baca laju tak faham. Masalah 47. Imam atau seorang semayang bersendirian. Ini imam ataupun seorang ni semayang seorang-seorang, syak pada baca Fatihah di dalam i'tidal. Waktu dia dah rakaat,
Waktu i'tidal gangguan syaitan pula. Gangguan. Tadi baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Ataupun aku baca Allahu Akbaru kabira, doa iftitah. Tang i'tidal pula tu dia baru teringat. Ataupun dia syak, baca ke tak baca? Macam mana? Jika syak imam atau orang yang semayang bersendirian di dalam i'tidal pada bacaan Fatihahnya, maka ia tidak boleh bangun membacanya, bahkan terus ia turun sujud, padahal ia mengetahui bahawa bangun baca Fatihah itu wajib. Kemudian ia teringat sebelum hampir kepada sujud bahawa ia telah membaca Fatihah, maka adakah dikira turun kepada sujud serta syaknya itu boleh memadai dengan turun sujud kesemayangnya, dan tidak qasad dengannya akan yang lainnya, atau wajib atasnya beriktidal dan turun semula untuk sujud buatnya, atau dan turun semula untuk sujud buat menjawabnya, peraturan itu haram hukumnya kena melakukannya dalam keadaan syak. Panjang dia punya jawapan dia. Seorang imam syak ataupun orang semayang seorang diri pada i'tidal, das baca Fatihah ke tak baca Fatihah, dah dia pun lantaklah, dia kata baca Fatihah ke tak baca Fatihah, baca Fatihah ke tak baca Fatihah. Biarlah, dia kata. Dia pun turun sujud. Wah, kemudian dia terus sujud dalam keadaan dia tahu bahawa sepatutnya dia kena baca balik Fatihah. Waktu dia berdiri tadi, waktu dia i'tidal, baca Fatihah ke tak baca Fatihah? Sepatutnya dia baca Fatihah sebab dia syak. Kemudian dia rukuk, kemudian i'tidal, baru boleh sujud. Tapi waktu i'tidal ni baca Fatihah, tak baca Fatihah, baca Fatihah, lantaklah, dia kata. Dia pun terus sujud. Dia terus sujud. Kemudian dia teringat sebelum sempurna sujud. Kemudian dia teringat sebelum sempurna sujud. Terjemahan kitab ini iaitu teringat sebelum hampir kepada sujud, yang betul-betul sempurna. Barangkali lututnya dah turun ataupun hampir-hampir nak sujud. Dia teringat bahawa ia telah pun baca Fatihah. Dia kata, oh alhamdulillah, sebenarnya betul aku dah baca Fatihah. Dia pun terus sujud. Terus sujud. Maka adakah dikira sah semayangnya dengan dia turun sujud tadi dalam keadaan dia syak, ataupun tidak dikira? Dalam kitab kita ni, sesungguhnya perbuatan turun sujud dalam keadaan syak tadi hukumnya haram. Hukumnya haram. Berlakunya perpindahan rukun, dah berapa banyak rukun, dia syak tak baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Kalau dia terus juga sujud, dalam sujud tadi dalam keadaan dia syak, kemudian dia sujud, waktu sujud ni teringat dia dah baca Fatihah, perbuatannya ini haram, rakaat tidak dikira. Mana semayang dia tak sah. Dalam kitab kita ni dalam kitab kita ni straight, perbuatan itu haram hukumnya kerana melakukan turun sujud tadi dalam keadaan syak, dan perbuatan yang haram itu hukumnya jauh ia daripada dikira dengan dia daripada wajib kembali kepada i'tidal kerana tujuan sujud daripadanya. Tu Syekh kata kerana perbuatan dia tadi haram, kerana perbuatan haram itu jauhlah ia dibilang rakaat itu. Jadi pandangan ini walaupun tidak selari semua ulama kita Syafi'i, tapi Syekh Ibnu Imad ni berpandangan wal muttajahu ujubul aud ilal i'tidal liqasdis sujud.
maka wajib dia kembali semula i'tidal, bukan baca Fatihah. Sebab apa? Sebab syarat sah perpindahan rukun mesti ada niat perpindahan rukun. Mesti ada niat perpindahan rukun. Tadi waktu i'tidal dia syak. Nah, baca Fatihah ke tak baca Fatihah, dalam waktu syak ni dia turun sujud. Dalam perjalanan belum sempurna sujud, teringat memang dah baca Fatihah. Sepatutnya dia tak boleh terus, dia kena patah balik i'tidal. Bila dia i'tidal, barulah dia berniat nak sujud, betul-betul yakin bahawa sah sujud dia. Tapi kalau dia sujud dalam keadaan dia membawa syak dia, maka hukumnya semayang tak sah. Itu sebab kalau kita baca syarat-syarat sah setiap rukun ni mesti ada qasdu, niat pindah rukun. Kalau kita turun tak ada niat pindah rukun, maka semayang itu tidak sah. Ini yang disebut oleh Syekh Ibn Iman, dia menggunakan kaedah wal muttajah. Dalam kaedah fiqh bersebut kalimah wal muttajahu ila khilaf ulama. Tapi ini adalah terlebih terlebih kita berhati-hati kerana ia merupakan qaul di kalangan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Muttajah. Cuba kita tengok dalam kitab kita. Kalau berlakulah kita sedemikian rupa, jangan dilayan. Bila turun nak sujud, Allah teringat memang dah baca Fatihah. Oh, dah baca Fatihah, jangan alhamdulillah, kita pun terus sujud. Batal sembahyang. Sebab tadi qasad dia dalam keadaan syak, bukan qasad nak sujud. Macam mana cara? Naik balik, naik i'tidal, dah i'tidal baru niat sujud. Itulah cara yang terbetul. Cara tu betul. Kalau jadi tok imam macam mana? Biarlah orang sujud. Ini boleh. Dia naik balik i'tidal, tak payah ucapkan takbir intiqalat, sebab dia bukan perpindahan rukun. Dia antara dia tersilap dengan patah balik, dia bukan pindah rukun, maka tidak ada takbir intiqalat ataupun takbir perpindahan rukun. Macam mana? Dia naik je lah, biarlah makmum turun. Makmum betul dia memang semua niat nak sujud, dia dah naik, dah berdiri, dia pun turun. Slow-slow Allahu Akbar. Kalau kuat Allahu Akbar, makmum pula bangun i'tidal, bangun duduk antara dua sujud. Makmum duduk antara sujud, apa pula imam baru nak sujud? Pelik tu imam ni, kejap sujud, kejap tak sujud. Sebab perpindahan rukun kalau kita baca pun takbir tu sunat saja. Ini kalau jadi tok imam. Kalau jadi semayang seorang diri, bangun balik i'tidal, barulah berniat sujud. Ini tok syekh kita sebut dah. Dan jika ia teringat bacaan Fatihah itu selepas daripada hampir kepada sujud, nescaya batal sembahyangnya, seperti mana jika ia bangun dengan sengaja dan sampai ia kepada hampir kepada qiyam, kemudian kembali ia kepada tasyahud, batallah sembahyangnya. Situ tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dia bagi bandingan. Sebenarnya dalam kitab Arab, dan situ dia sebut tambihun. Dan jika ia teringat tu, sebenarnya kena tambah ini satu peringatan. Bila dia terus terjemah seolah-olah tidak ada pemisahan cerita sebelum ni dengan cerita yang kedua ni. Yang nak bahaskan sebelum ni ialah terlupa baca Fatihah. Waktu bila? Iaitu syak waktu nak turun sujud, baca Fatihah ke tak baca Fatihah, dia terus juga sujud. Tiba-tiba disambung pula, dan jika ia teringat. Sepatutnya dia kena baris yang lain. Kalau dalam kitab Arab dia tulis tambihun. Ini satu peringatan. Tambihun ay hadza tambihun munabbahun liman ghafala.
Ini ada satu peringatan, diperingatkan kepada orang yang lalai. Kalau tok guru saya di Pasir Tumbuh dulu, kalau jumpa tanbih, dia akan terjemah macam ni, hadza tanbihun munabbahun liman ghafala. Ini suatu peringatan, diperingatkan bagi orang yang lalai. Dia orang lalai. Orang pondok ni dia banyak takdir. Pergi Mesir tak pernah syekh Mesir pun takdir. Sama ada syekh-syekh Mesir yang muda-muda ni tak tahu ke, ataupun memang dia golongan muda-muda ni semua tak tahu istilah-istilah ni, kecuali syekh-syekh tua-tua dulu pun dah ramai dah meninggal dah di Mesir. Dan sebab itu perbezaan kita mengaji dengan syekh-syekh tua di Mesir dengan syekh-syekh muda jauh beza, macam langit dengan bumi. Syekh Said Ahmad Amir hafizahullah ta'ala, kalau dia baca kitab Fiqh Qalyubi, setiap kalimat dia bahas, sebab dia jenis orang tua dulu. Tapi kalau mengaji dengan doktor muda ni, dia baca sekali je, selapih je tu, hurai panjang, tapi maksud ayat tu tidak dihurai. Beza. Beza. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Itu sebab orang mengaji pondok lain, orang tak pondok dia lain. Sebab pondok ni setiap kalimat dibahas. Tanbihun, saya rujuk kita Arab dia terus. Ini satu peringatan, diperingatkan bagi orang yang lalai. Lau tazakkara al-Fatihata. Dia bagi contoh bandingan. Jika seseorang itu teringat bacaan Fatihah ba'dama sara aqraba ila sujud, bila roh dia teringat waktu hampir-hampir nak sujud, batalat salatuhu, batas sembahyang dia. Apa bandingannya? Tak boleh terus-terus kata batal. Dia kata bandingannya begini, kama law nahada amidan, bandingannya jika bangun seseorang itu dengan sengaja. Dia punya bandingan dia, hukum dia seperti seseorang tu bangun dengan sengaja. Dalam kitab kita tu, seperti jika ia bangun dengan sengaja. Kalau kita bangun dengan sengaja, kita tahu dia tu kalau kita bangun rakaat yang kelima dengan sengaja, batal tak sembahyang? Batal lah sembahyang. Kita tahu dia batal, kita pun buat. Begitulah bandingannya. Orang yang teringat tak baca Fatihah, waktu bila? Selepas waktu hampir-hampir nak sujud. Dia kata, dia bagi bandingan. Wasara ilal qiyami aqrab. Dia kalau dah sampai seorang yang semayang kepada berdiri, summa ada ila tasyahudi, kemudian dia kembali pula baca tahiyat, tahiyat, fa inna salatahu tabtulu, maka sesungguhnya semayang dia batal, semayangnya batal. Kenapa? Karena tasyahud awal sunnah abad, tasyahud awal sunnah abad. Kita dah nak berdiri, dah nak betul-betul berdiri rakaat ketiga, dia kata tak baca tasyahud pula aku ni, tak baca tahiyat awal. Dia pun turun nak baca tahiyat awal. Apa hukum? Batal semayang. Sebab apa batal? Sebab berdiri betul itu rakaat ketiga rukun, membaca tahiyat awal itu sunat abad. Mana boleh dah bersepakai dengan rukun, pergi buat pula sunat abad, batal lah semayang. Contoh, kita semayang subuh tadi, Tok Imam ni contohnya dah sampai dekat-dekat nak sujud, makmum belakang pula subhanallah, dia kata. Tok Imam ni patah balik, baca doa kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Semayang Tok Imam jadi apa? Batal semayang. Sebab dia dah turun dalam keadaan dia sujud. Kalau dah sempurna sujud dia, dia patah balik, maka
sujud itu rukun, baca doa kunut sunat abaan. Tetapi kalau belum sampai kepada tahap rukuk, dia boleh bangun. Dia baru nak turun, belum lebih pada rukuk, makmum subhanallah, dia boleh patah balik. Dia baca doa kunut. Baca doa kunut. Sebab saya teringat Tok Guru Haji Hashim Allah yarhamuh, sembahyang subuh, dia terlupa baca doa kunut. Dia waktu nak turun tu, makmum belakang ni subhanallah, bergema masjid Pasir Tumbuh sekarang ni. Allah yarhamuh, Tuan Guru patah balik, dia baca. Maka dibolehkan sebab belum sempurna, tetapi kalau sudah melebihi rukun, seperti dah lebih pada rukuk itu rukun, jangan patah balik. Kalau dia patah balik baca doa kunut, maka batallah semayangnya. Sebagaimana Tok Syekh kita menyebut, summa ada ila tasyahudi, kemudian dia kembali baca tahiyat awal tu, fa inna salatahu tabtulu, semayangnya jadi batal. Jadi batal. Sama balik kita. Kalau kita jadi itu imam, contoh terlupa baca doa kunut, dah turun, makmum subhanallah, lantak kau orang lah subhanallah, begitu. Kita teruskan sujud. Lepas semayang beritahu, kerana aku sudah hampir pada sujud, aku tak boleh patah balik. Begitu juga kalau kita terlupa baca tahiyat awal, dan naik dah berdiri ni, contohnya dah hampir dah berdiri ni, subhanallah, tak payah turun balik. Turun itu ialah sunat abaan, membaca tahiyat awal, tetapi berdiri untuk rakaat ketiga itu rukun. Pertemuan di antara rukun dengan sunat. Sama balik kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Makmum tidak dapat sujud atas bumi bersama imam kerana kesesakan manusia pada sembahyang Jumaat. Ni macam ulang balik masalah dulu, tapi ini lebih detail. Apabila dihalangi oleh kesesakan orang ramai pada sembahyang Jumaat daripada sujud di atas bumi serta imam pada rakaat pertama, dan bolehlah ia sujud di atas belakang manusia. Tu dia. Kalau kita contohnya semayang di tanah suci Mekah, ataupun di Madinah, kalau dulu-dululah, sekarang penjarakan. Ini zaman mudah, kalau Allah angkatkan semua ni, wabak ni, semayang seperti biasa, terutama hari Jumaat. Bila masuk sahaja kan masjid, ketika tu Bilal pun azan, Allahu Akbar, pintu pun dah tutup, penuh lah. Bila azan saja imam nak baca khutbah ni, silap banyaklah siapa masuk. Nak ke depan pun tak boleh, nak ke belakang pun tak boleh. Siapa naik tangga, nak ke atas pun tak boleh, nak turun pun tak boleh. Macam mana ni? Macam mana ustaz nak sujud? Sujud atas belakang orang. Boleh sujud atas belakang. Dan iaitu sujud di atas belakang mereka, itu satu keadaan. Dan boleh juga ia sujud di atas tangan, boleh. Tak kira lah tangan orang ke siapa. Dan kaki, boleh. Dan baju mereka, boleh. Kain orang tu kita sujud ke, di atas kaki orang kita sujud, di atas tangan orang kita sujud, boleh. Semua boleh. Sebab masyaqqah. Dengan syarat bahawa ia boleh melakukannya dengan keadaan secara sujud, iaitu dengan bahawa adalah ia di atas tempat yang tinggi, dengan sekira-kira apabila ia sujud terangkat punggungnya ke atas. Ni mesti bentuk sujud tu memang sujud punggung ni terangkat, mesti punggung terangkat. Kalau punggung tak terangkat, maka tak sempurna sujud.
Ini ada 3 pandangan. Kalau tak boleh juga isyarat lah, rokok dan juga sujud isyarat. Dan kepalanya rendah ke bawah, macam sujud. Dan apabila ia boleh sujud seperti demikian tetapi ia tidak sujud, maka ia termasuk orang yang takhalluf tanpa uzur. Sebenarnya dia boleh sujud. Sujud kat mana? Kaki orang. Dia boleh sujud di atas tangan orang. Dia boleh sujud di atas punggung orang ataupun belakang orang. Sebab apa? Sebab orang lain pun sujud. Orang lain pun sujud, dia pun sujud, terangkat punggung dan kepala itu ke bawah. Okey, dia kena sujud. Kalau tak ada, barulah pindah keadaan yang kedua, boleh diisyaratkan. Ataupun dia boleh tunggu dulu orang ni habis sujud. Macam kita semayang dalam raudhah kan, nak sujud, macam mana orang depan tu? Kita tunggu kan. Kita tunggu orang tu dah bangun, kita tengah semayang ni, dia dah bangun, baru boleh kita sujud. Baru boleh kita sujud pun boleh. Apa cuba kita tengok. Dan jika tidak boleh juga, kalau tak boleh sujud, kepala ke bawah, punggung ke atas. Boleh juga sujud di atas bumi. Bumi bawah lah. Dan atas belakang orang boleh. Kalau boleh di sujud ke bumi ni, sujud. Kalau tidak, sujud belakang orang. Maka mengikut qaul yang sahih, ia boleh tunggu sehingga hilang kesesakan. Ini yang ketiga. Yang pertama, sujud atas bumi. Tak boleh? Atau orang tak boleh juga, tunggu dulu sehingga hilang kesesakan. Dan jika ia sujud, dan apabila boleh sujud, sujudlah ia. Kalau boleh sujud, sujud. Dan apabila selesai ia daripada sujud, maka kedudukannya serta imamnya ada 4 keadaan panjangnya. Macam mana ni ustaz? Dia kata kita tunggu selesai kesesakan, wala bangun, saya barulah sujud. Bila dah sujud pula, sujud kali pertama, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud, bangun-bangun, tok imam pula rokok. Tok imam rokok, tok imam tak sesak, yang kesesaknya kita. Macam mana keadaan tu? Boleh turun rokok ataupun kena baca Fatihah? Ini tunggu perbahasan ni. Ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan. InsyaAllah kita sambung akan datang. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها العمرة وحج بيتك الحرام وزيارة حبيبك ونبيك سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم في صحة وعافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تمتنا حتى نرى باب السلام ونصلي خلف المقام إبراهيم عليه السلام ونشرب ماء الزمزم في مسجد الحرام ونزور حبيبك ونبيك سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بيسر ولطف وبلوغ المرام اللهم اجعل اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالمغفرة وخاتمتنا بالسعادة وألهمنا الرشد والحكمة اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.